Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Dr. Abu Zaharin bin Selamat dan juga kepada rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Hakli bin Muhammad Liza akan menerangkan kepada anda mengenai kontrak sosial. Kontrak sosial dalam konteks politik Malaysia difahamkan sebagai pendalaman mengenai perlembagaan negara, di mana dikatakan adanya satu persetujuan di kalangan pemimpin atau kumpulan elit tertentu yang berkenaan dengan pemberian kewarganegaraan Malaysia kepada orang-orang bukan Melayu dan juga kepada penduduk asal Malaysia. Istilah ini juga kadang-kala digunakan untuk merujuk kepada bahagian-bahagian lain dalam perlembagaan, seperti perkara yang mengatakan bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Konsep ini sangat dipertelingkahkan sebagai suatu cara membenarkan layanan tidak adil kepada masyarakat bukan Melayu di Malaysia oleh pihak kerajaan di bawah tanggapan Ketuanan Melayu. Namun, ia sangat dinafikan pertubuhan kebangsaan Melayu bersatu iaitu UMNO yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah Malaysia. Malah ada juga cendekiawan yang menyatakan bahawa istilah kontrak sosial itu langsung tidak wujud secara langsung dalam perlembagaan Malaysia. Terdapat 4 perkara yang dibangkitkan dalam kontrak sosial, iaitu yang pertama adalah agama Islam sebagai agama persekutuan, yang kedua bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, yang ketiga hak istimewa orang Melayu, dan juga yang terakhir adalah kedudukan Raja-Raja Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Faizah binti Taufik. Hari ini saya akan membentangkan mengenai poster yang saya buat bersama rakan-rakan saya, iaitu tajuk yang diberi adalah Kontrak Sosial Teras Permuafakatan Kaum. Menerusi sejarah negara, asas permulaan pembinaan perpaduan di Tanah Melayu sebelum kemerdekaan negara adalah melalui persetujuan bersama kontrak sosial dalam kalangan pemimpin Melayu dan bukan Melayu. Persetujuan ini dicapai setelah rundingan dan tolak ansur dilakukan hasil pemufakatan parti-parti politik berasaskan kaum yang diwakili iaitu Tunku Abdul Razak dari Parti Kebangsaan Melayu Bersatu iaitu UMNO, Tun Tang Chen Lock Persatuan Cina Malaya MCA dan Tun Viti Sambatan Kongres India Malaya MIC. Kontrak sosial tidak harus dianggap sebagai persetujuan pemimpin atau kelas elit kaum-kaum berkenaan sahaja, tetapi merupakan simbolik dapat persetujuan pemimpin yang mewakili kaum masing-masing. Walau bagaimanapun, kontrak sosial kini tidak dianggap perintis perpaduan yang perlu diteruskan oleh sesetengah pihak yang enggan menengan sejarah negara khususnya berkaitan kontrak sosial. Oleh itu, persetujuan dan penerimaan tersebut adalah janji yang diwariskan kepada generasi seterusnya untuk dipelihara agar tidak bercanggah atau dikhianati pada masa depan. Berdasarkan persetujuan kontrak sosial, orang Melayu menerima dan mengiktirafkan orang Cina dan India sebagai warga negara yang sebenarnya beracuan konsep jus soli British tetapi telah diperkemaskan. Sebagai balasan dan penghargaan tersebut, orang Cina dan India mengiktiraf kedudukan dan keistimewaan orang Melayu dari segi bahasa, agama Islam, kedaulatan Raja-Raja Melayu dan hak-hak istimewa lain yang diperuntukkan kepada orang Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Asril bin Ali Hasan, bernomor kad metrik di 20202096256 akan meneruskan pembentangan mengenai proses wujudnya kontrak sosial. Proses bermula ketika British melakukan pembebasan tanah Melayu daripada jajahan Jepun. British dibantu oleh orang Cina dan juga India dan akhirnya dapat mengalahkan Jepun. Setelah kembalinya British ke tanah Melayu, orang-orang Cina menuntut kemerdekaan daripada British, namun British kerap menunda hal tersebut. Disebabkan ada setengah orang Cina yang tidak sabar, maka berlaku pemberontakan komunis dalam kalangan orang Cina. Hal tersebut membuat British cemas
kerana takut tanah Melayu akan jatuh kepada tangan komunis. Maka, British memainkan permainan politik mereka dengan mengatakan kepada orang bukan Melayu, sekiranya ingin hidup, mereka harus memilih sama ada tetap duduk di tanah Melayu atau kembali ke negara asal mereka. Pada masa itu, orang Cina yang tidak menyukai komunis ingin duduk di tanah Melayu kerana bagi mereka tanah Melayu lebih bebas dan stabil berbanding Cina. Namun pihak komunis pula melihat bahawa tanah Melayu sebenarnya sebahagian daripada wilayah Cina. Apa yang berlaku ialah Tan Cheng Lock datang untuk berunding dengan British, iaitu meminta British untuk memberikan mereka dua kewarganegaraan, yakni kewarganegaraan British dan tanah Melayu. British tidak bersetuju dengan hal tersebut dan Tan Cheng Lock kembali dan memberitahu kepada orang-orang Cina bahawa permintaannya tidak dipersetujui. Kemudian, orang-orang Cina menerima hal tersebut. Setelah itu, British memberikan satu lagi syarat kepada Tunku Abdul Rahman supaya mengambil orang Cina dan India sebagai sebahagian daripada masyarakat majmuk di Malaya. Syarat yang diberikan oleh British itu menyebabkan Tunku Abdul Rahman mengadu kepada British berkaitan masalah yang akan timbul kerana terdapat orang Melayu yang tidak bersetuju. Begitu juga dengan pandangan raja-raja Melayu, mesti ada yang tidak bersetuju. Oleh itu, British mengambil satu pendekatan iaitu rundingan antara kaum. Dalam rundingan ini, semua pihak yang mempunyai masalah ataupun tidak puas hati akan duduk semeja untuk membuat perjanjian dan menandatangani perjanjian yang dilakukan. Sekiranya perjanjian sudah dilakukan, British akan memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Maka, wujudlah kontrak sosial iaitu rundingan-rundingan yang dilakukan antara kaum pada ketika itu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zayani. Saya akan menerangkan mengenai kesan daripada pembentukan kontrak sosial. Apa yang kita dapat, apa yang terjadi daripada kontrak sosial ni. Okey, mula-mula ialah kaum Cina dan India ataupun warga asing mendapat kewarganegaraan dan itu merupakan salah satu syarat untuk tanah Melayu merdeka ketika itu. Jadi, daripada itu, apabila kaum-kaum lain, apabila warga asing mendapat kewarganegaraan, kemerdekaan berjaya dicapai. Jadi, apabila merdeka, perpaduan kaum pastilah dapat dicapai. Jadi, apabila semuanya berjalan dengan lancar, apabila semua bersatu, masyarakat majmuk dan aman damai akan wujud. Okey, kita berpindah kepada kesan penting. Kesan penting daripada pembentukan kontrak sosial ni. Ini adalah kesan yang wujud sampai sekarang, yang kita pelihara sampai sekarang, yang kita jalani sekarang. Okey, iaitu yang pertama, hak keistimewaan orang Melayu terpelihara. Yang kedua ialah agama Islam sebagai agama persekutuan. Seterusnya, kedaulatan raja-raja Melayu terpelihara dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan ini adalah keistimewaan yang kita miliki dan ini adalah hak kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang Melayu, sebagai kaum Melayu. Dan kaum-kaum lain tidak boleh sewenang-wenangnya mengganggu hak keistimewaan yang kita ada ini sebab tanah ini adalah tanah Melayu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Awang Syairil bin Awang Sulaiman akan meneruskan pembentangan kami tentang cabaran masa kini terhadap kontrak sosial. Cabaran pertama yang dihadapi ialah kontrak sosial dianggap tidak lagi relevan kerana sudah lebih 60 tahun kita merdeka. Kita harus tahu permufakatan itu tidak hanya terikat kepada masa tertentu sehingga generasi sekarang beranggapan bahawa kononnya perkara ini tidak lagi relevan pada waktu sekarang. Cabaran kedua ialah perundangan negara yang berat sebelah. Bukan Melayu diberikan kewarganegaraan berdasarkan syarat tertentu, manakala Bumi Putra pula diberikan perlindungan melalui artikel yang terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan berhubung hak istimewa.
Perkara inilah yang ingin dihapuskan oleh kaum lain kerana dapat kita lihat sendiri bahawa bantuan khas diberikan kepada kaum Melayu. Situasi lain juga dilihat di mana beberapa universiti di Malaysia yang mengambil pelajar yang berstatus Melayu sahaja. Perkara ini menyebabkan status orang Melayu dan Bumi Putera tergugat. Sebagai kesimpulan, kontrak sosial harus difahami sekurang-kurangnya berhubung 4 perkara, iaitu yang pertama, perlembagaan, kedua, kemerdekaan, ketiga ialah hubungan kaum, dan yang terakhir, yang keempat, sistem pemerintahan negara. Itu sahaja daripada kumpulan kami untuk tugasan 1. Sekian, terima kasih.